Assalamualaikum semua. Semua sihat? Waalaikumsalam, sihat. Alhamdulillah. Jadi hari ni kita akan bincang tentang topik istialah. Tahu tak istialah tu apa? Tak tahu. Tak tahu. Okey, istialah ini dia berasal daripada perkataan bahasa Arab. Yang ini kata asalnya adalah hawala. Hawala yastahilu istihalan. Yang bermaksud berubah sifat sesuatu dan tabiatnya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Apabila bahan najis ataupun bahan haram berubah konsep dan bentuk zatnya menjadi satu bahan lain yang berbeza dengan yang asal dari segi nama, kriteria dan sifatnya, ia menjadi sesuatu yang halal. Menurut kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, istihalah bermaksud perubahan sesuatu dari sudut tabi'i dan juga sifatnya atau hilang rupa asal. Merujuk pengertian daripada Malaysian Standard, istihalah bermaksud berubah sesuatu kepada sesuatu yang lain dengan berubah hakikatnya atau sifatnya secara semula jadi melalui proses tindak balas kimia. Teori istihalah yang pertama adalah arak berubah menjadi cuka. Cuka itu bersih dan boleh dimakan. Majoriti ulama tidak ada beza bagi mereka sama ada perubahan itu berlaku dengan sendiri atau hasil tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, mazhab majoriti ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan mazhab-mazhab lain mengatakan kulit bangkai menjadi suci apabila disamak. Sabda Nabi SAW, mana-mana kulit yang disamak menjadi suci. Yang ketiga, seluruh zat yang baru yang muncul dari hasil perubahan bahan najis dan haram asalnya adalah suci dan halal. Tiada nas yang menyatakan ia adalah najis atau haram digunakan. Dialah yakni Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah yakni bahan-bahan langit, lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Yang keempat pula, menjelaskan di antara hukum syarak dengan undang dan undang kehidupan. Contohnya, bahan najis yakni air kencing, bangkai dan lain-lain apabila kering di atas tanah akan naiklah wap air daripadanya ke langit. Terbentuk awan dan turunkanlah hujan yang mengandungi air tawak untuk diminum. Istihalah dalam konteks mazhab Syafi'i yang pertama, arak berubah menjadi cuka secara semula jadi merujuk kepada kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah yang menghimpunkan pandangan dari kitab Nihayah Al-Muhtaj, Al-Mughni dan Fatwa Al-Qadir. Para ulama bersepakat menerima konsep istihalah dalam perubahan arak kepada cuka secara semula jadi, tetapi berbeza pandangan pada perubahan arak kepada cuka bukan secara semula jadi. Yang kedua, kulit bangkai yang disamak selain daripada kulit anjing dan khinzir. Kulit bangkai selain daripada kulit anjing dan khinzir disucikan dengan cara disamak, iaitu membuang segala lendir pada kulit yang boleh merosakkan jika dibiarkan. Dengan menggunakan bahan panas dan tajam hingga tidak lagi berbau busuk dan rosak sekiranya direndam di dalam air. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud apabila kulit disamak maka ia menjadi suci. Riwayat Muslim. Manakala bagi pandangan sesetengah ulama ataupun mazhab, mana-mana kulit bangkai adalah suci apabila disamak kerana Nabi Muhammad SAW mengharuskan mengambil manfaat daripada anggota bangkai binatang iaitu kulitnya. Al-Quran telah menyatakan pengharaman bangkai bersama-sama dengan pengharaman daging khinzir dan apabila syarak mengharuskan mengambil manfaat daripada bangkai selain daripada memakannya, maka syarak juga mengharuskan mengambil manfaat daripada khinzir selain daripada memakannya. Disebabkan umat Islam tidak menjadi pengeluar, kita asyik menjadi pengguna, maka bahan berasal khinzir tersebut begitu luas dalam pelbagai aspek kehidupan manusia, makanan, perubatan, bahan kecantikan dan lain-lain. Kehidupan manusia, termasuklah umat Islam, terpaksa berkait dengan bahan-bahan yang berasal dari sumber bahan yang haram. Fatwa dalam hal ini sudah pasti diperlukan. Maka fatwa tentang hal ini dikeluarkan oleh ulama termasuk yang membabit isu istihalah.
Majlis Fatwa Eropah, European Council for Fatwas and Research, yang mengizinkan bahan yang berasal haram tapi telah berubah melalui proses, begitu juga alkohol yang ini sedikit terdapat dalam makanan tertentu yang tiada kesan, yang ini dipanggil istihalal. Banyak pengguna pada masa kini menanyakan tentang bahan-bahan daripada sebahagian makanan yang mengandungi item yang ditandai huruf E dan nombor. Item tersebut dihasilkan daripada lemak dan tulang babi. Jika perkara ini betul, apakah hukum syariah terhadap makanan sedemikian? Item bertanda huruf E dan rentetan nombor adalah bahan tambahan additives. Bahan tambahan ini mempunyai lebih 350 sebatian dan ia boleh jadi sebagai pengawet, pewarna, perasa dan pemanis. Bahan tambahan ini dibahagikan kepada 4 kumpulan berdasarkan sumbernya. Yang pertama, sebatian asal kimia tiruan. Yang kedua, sebatian asal tanaman. Yang ketiga, sebatian asal haiwan. Yang keempat, sebatian larutan dalam alkohol. Hukum pada semua sebatian ini adalah tidak menjejaskan status halal yang asal bagi makanan kerana perkara berikut. Yang pertama, kumpulan pertama dan kedua adalah halal kerana ia berasal daripada bahan yang dibenarkan dan tidak membahayakan daripada menggunakan item tersebut. Kumpulan ketiga juga halal kerana keadaan asal haiwan tidak lagi kekal sama semasa proses pembuatan. Malah, ia berubah secara radikal daripada bentuk asalnya kepada satu bentuk baru, bersih dan tulen melalui proses yang dipanggil transformasi kimia. Transformasi ini juga memberi kesan hukum mengenai bahan tersebut. Oleh itu, jikapun bentuk asal adalah najis atau haram, transformasi kimia telah merubahnya kepada satu lagi ramuan yang memerlukan ketetapan hukum baru. Contohnya, jika alkohol berubah dan telah bertukar kepada cuka, maka ia tidak kekal haram, tetapi membawa hukum baru mengikut sifat bahan hasilan yang baru tersebut, iaitu halal. Bagi kumpulan keempat, item ini biasanya pewarna yang digunakan dalam kuantiti yang sangat sedikit, yang larut dalam bentuk produk akhir, yang dikira sebagai satu perkara dimaafkan. Oleh sebab itu, apa-apa makanan atau minuman yang mengandungi mana-mana bahan ini masih halal dan dibenarkan untuk kegunaan orang Islam. Kita juga perlu ingat bahawa agama Islam adalah agama yang mudah dan kita telah dilarang daripada membuat perkara yang menyusahkan. Walaupun para ulama bersetuju pada asasnya proses istihalah ini, mereka kadang-kala berkhilaf pendapat tentang apakah sesuatu proses tertentu itu benar-benar merubah sifat bahan-bahan najis itu ataupun tidak. Ada bahan yang diyakini telah berubah, ada yang diandaikan tidak. Dalam soal gelatin babi umpamanya. Sarjana fiqah masa kini berfatwa berdasarkan kepada taklimat saintis kepada mereka. Kadang-kala berlaku khilaf. Majlis Fatwa Eropah, European Council for Fatwas and Research, yang terdiri daripada tokoh-tokoh Islam dan Arab dan ulama Islam yang menetap di Eropah, begitu juga European Fiqh Council dan beberapa orang tokoh ilmuwan Islam antarabangsa, mereka berpendapat telah berlaku istihalah yang sempurna. Sementara sebahagian ilmuwan pula menganggap proses istihalah bagi gelatin itu tidak sempurna. Maka jadilah isu gelatin di sudut itu perkara yang syubhah. Sesiapa yang mengelakkan sesuatu yang syubhah sekalipun tidak sampai ke peringkat haram merupakan perkara yang baik untuk diri dan agamanya. Okey, contoh isu yang boleh kita dapat kaitkan dengan istihalah dalam produk makanan ni ialah produk makanan yang berasaskan darah haiwan. Darah merupakan cecair merah yang mengalir dalam urat darah. Ia dikategorikan sebagai najis dan mendatangkan kemudaratan. Ini kerana pengharamannya telah jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Ini
kerana sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, secara umumnya, ulama secara ijma' telah mengharamkan darah yang mengalir kerana ia najis. Pengharaman ini tidak termasuk darah haiwan air seperti ikan, jantung, limpa dan hati serta sumber darah yang berada dalam saraf binatang selepas ia disembelih selama mana ia tidak mengalir dan darah yang masih kekal selepas dibasuh. Namun, para ulama berselisihan pendapat mengenai kadar yang dimaafkan. Walaupun begitu, terdapat satu pandangan yang tidak kuat menyatakan darah yang mengalir adalah bersih dan tidak ada yang menunjukkan ianya najis jika digunakan secara luaran. Ayat Al-Quran tentang darah yang mengalir adalah untuk menerangkan halal dan haram, bukan suci dan juga najis. Ini berdasarkan autor Muhammad bin Sirin daripada Yahya Al-Jazar yang bermaksud, Ibnu Mas'ud bersembahyang dalam keadaan perutnya terdapat najis binatang dekat pakaian dia tu dan darah dari sembelihan korban dan tidak berwuduk kembali. Okey. Dalam huraian yang lebih lanjut, menurut pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i, darah yang mengalir daripada ikan, lalat, kutu anjing adalah haram. Imam Al-Ghazali juga berpandangan yang sama. Namun begitu, Imam Hanafi dan Ibnu Arabi daripada kalangan mazhab Maliki tidak menajiskan darah yang keluar daripada badan ikan. Mereka berpendapat ia bukan darah tetapi bahan lembapan. Oleh itu, ia dihukum bersih. Perselisihan pandangan mereka selari dengan pengkategorian darah ikan termasuk dalam pengharaman darah secara umum. Golongan yang memasukkan darah ikan sebahagian daripada keumumannya, ia adalah haram. Sebaliknya, golongan yang tidak memasukkannya, ia dikategorikan sebagai halal. Namun begitu, timbul isu apabila darah banyak digunakan dalam pelbagai jenis makanan yang diproses. Ini kerana sumber tersebut mudah diperolehi daripada rumah sembelihan dan dikira semula sebagai ejen tambahan dalam makanan. Contohnya, penggunaan enzim transglutaminase dan serbuk plasma bersumberkan darah. Okay. Enzim dan serbuk plasma ni adalah di antara bahan penambah makanan, additive food yang bersumberkan daripada darah. Ini kerana enzim mempunyai kemampuan melarut dan mengilmusi yang tinggi, kelikatan yang rendah serta kemampuan untuk membentuk gel-gel yang kuat, mudah melentur serta dapat mengekalkan ciri-ciri tersebut. Okey, selain itu juga, ia boleh menambah tekstur dalam produk makanan yang diproses seperti daging dan ikan. Okay. Manakala penggunaan protein plasma darah bersumberkan bekalan darah dari rumah sembelihan diamper untuk menyingkirkan platelet darah yang memberikan warna merah kepada darah. Seterusnya, yang tinggal adalah plasma darah iaitu cecair yang berwarna kuning yang kemudiannya dikeringkan secara semburan dan digunakan sebagai protein. Sumber darah ini datangnya daripada haiwan seperti lembu, kambing dan sebagainya. Dan apa pula status penggunaan bahan bersumberkan darah ini? Okey, kalau darah, dia ada dua sampel. Pertama, penggunaan enzim transglutaminase daripada darah haiwan dan yang kedua serbuk plasma darah dalam pelbagai jenis makanan seperti burger, sosis, berbola ikan dan yogurt. Okey. So untuk sampel pertama yang penggunaan enzim tu, model dia adalah istihalah. Okey, struktur dia ada 3 juga. Bahan asal dia penyediaan makanan, ejen perubahan dia enzim yang berasaskan darah haiwan dan bahan akhir yang dia gunakan ialah yogurt serta keju yang berkualiti. Untuk serbuk plasma darah, model dia adalah istihalah juga. Struktur dia sama. Bahan asal penyediaan makanan, ejen perubahan serbuk plasma darah dan bahan akhir dia produk makanan yang lebih baik.
Okey, istihalah ni terhadap penggunaan enzim dan serbuk plasma bersumberkan darah. Secara umumnya, kedua bahan ini banyak digunakan dalam penghasilan makanan seperti bobola, ikan, soses, keju, yogurt dan sebagainya. Nama komersial bagi produk seumpamanya ialah surumi. Pada asalnya surumi dihasilkan daripada rencah isi ikan, namun oleh kerana tahap kekentalannya yang rendah, isi ikan tersebut kekurangan untuk mengental. Disebabkan kekurangan ini, pengusaha industri mencampurkannya dengan bahan pengental berasaskan serbuk protein plasma darah atau enzim transglutaminase. Secara asasnya, terdapat beberapa pandangan berhubung dengan penggunaan enzim dan serbuk darah ni. Jumhur menegaskan penggunaan darah adalah haram secara mutlak sama ada sedikit dan banyak. Dan ia tetap dikira sebagai najis. Ia selari dengan pengharaman darah secara umum. Tapi menurut Dr. Muhammad Zaini Osman harus menggunakan sebahagian daripada elemen darah, contohnya enzim, plasma, sel darah putih atau merah dan sebagainya. Ini kerana bukan keseluruhan darah yang dimaksudkan oleh nas Al-Quran dan As-Sunnah. Walau begitu, pandangan jumhur lebih kuat dan diterima. Ia selaras dengan kaedah fiqh yang bermaksud apabila bercampur di antara halal dan haram atau harus dan haram, kita kena dilebihkan yang haram. Okay? Dan ia disandarkan juga pada Nabi Muhammad SAW yang bermaksud apabila bercampur di antara halal dan haram, lebihkan haram ke atas halal. Dan Nabi Muhammad SAW turut bersabda juga yang bermaksud haram tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Justeru, penggunaan enzim transglutaminase dan plasma bersumberkan darah adalah haram dan dikategorikan sebagai istihalah. Okey, untuk isu yang kedua pula, produk makanan yang berasaskan sumber daripada manusia. Okey, dalam penghasilan produk makanan, sumber berasaskan manusia biasanya digunakan sebagai bahan tambahan. Di antara sumber yang digunakan ialah ekstrak daripada kolagen, uri, janin, air ketuban, sebatian hidroklorida, lecithin yang diperolehi daripada rambut dan sebagainya. Penggunaannya sebagai ramuan tambahan menimbulkan persoalan hukum terutama kepada pengguna Muslim. Secara umumnya terdapat dua pandangan berhubung sumber berasaskan manusia. Pertama, ulama berijma' haram menggunakan organ utama manusia seperti jantung, hati, kulit, daging dan seumpamanya sebagai sumber atau bahan makanan. Ini kerana anggota manusia tersebut diklasifikasikan sebagai bahan yang patut kita hormati walaupun dalam keadaan darurat sekalipun tidak dibenarkan untuk kita gunakannya. Kedua, ulama berselisih pendapat berkenaan dengan bahan yang bersumberkan manusia seperti uri, air ketuban, rambut, kuku dan seumpamanya. Sebilangan mereka menyucikannya atau mengharuskan penggunaannya kerana ia bukan sebahagian daripada organ manusia. Ketiadaannya tidak menjejaskan fungsi anggota badan manusia. Sebagai contoh yang boleh kita ambil dalam persoalan rambut. Okey, rambut tidak dianggap sebagai organ manusia kerana ia apabila terpisah daripada badan manusia tidak menyakitkan. Malah boleh gugur dan dapat tumbuh kembali. Okey, jumhur ulama berpandangan rambut adalah suci dan statusnya yang suci berasaskan dengan hadis Nabi SAW yang bermaksud tak kala Rasulullah SAW selesai melontar jamrah, baginda menyembelih korban. Kemudiannya pencukur rambut mencukur bahagian kanan kepala baginda lalu memberikannya kepada Abu Talha dan kemudian mencukur bahagian kirinya seraya baginda bersabda, bahagikan sesama manusia. Jadi hadis ini dijadikan asas ataupun panduan kepada hukum rambut manusia yang suci. Rasulullah SAW memerintahkan Abu Talha untuk menggagihkan rambutnya kepada orang ramai. Sekiranya rambut adalah najis, nescaya Rasulullah SAW tidak menyuruh Abu Talha berbuat demikian.
Selain itu, rambut yang terpisah daripada manusia adalah bebas daripada tempat tumbuhnya yang terdiri daripada lemak. Justru ia bersifat suci. Namun, sebilangan ulama lain seperti Asy-Syafi'i tetap mengharamkan atas dasar kehormatan manusia dan ia merupakan sebahagian daripada anggota manusia. Pandangan ini selari dengan firman Allah SWT tentang manusia diciptakan dengan penuh kehormatan dan kemuliaan. Dalam artinya ataupun maksudnya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Mengulas ayat tersebut, Ibnu Khathir menyatakan bahawa kehormatan itu termasuklah penciptaan manusia dalam bentuk yang baik dan paling sempurna serta berbeza daripada haiwan dan boleh bertutur. Sehubungan dengan itu, organ manusia atau sumber berasaskannya adalah haram. Walaupun rambut adalah suci dari segi fizikalnya, namun untuk digunakan sebagai sumber bahan tambah dalam penghasilan produk makanan ataupun penggunaannya secara dalaman adalah haram. Seterusnya, dalil yang berkaitan dengan istihalah. Berpandukan surah An-Nahl ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'i'an lisyaribin. Yang bermaksud, dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh pelajaran yang mendatangkan iktibar. Kami beri minum kepada kamu daripada apa yang terbit dalam perutnya, yang lahir daripada hampas makanan dengan darahnya, iaitu susu yang bersih, yang mudah diminum, lagi sedap rasanya bagi orang yang meminumnya. Ayat ini dalil ini menunjukkan susu yang dihasilkan daripada pencampuran di antara darah dan najis yang berada di tempat perkumpulan. Susu yang dibentuk itu di antara tempat darah yang berada di atas dan tempat najis yang berada di bawah. Jadi setelah berlaku proses pencampuran, perubahan pencampuran istihalah itu, maka susu bersih akan dihasilkan. Yang seterusnya, bagi hadis yang dapat dijadikan sandaran dalam teori istihalah ialah Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lu'umil humur ahliyah wa an jallalah an rukubiha wa akli luhumiha. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan daging himar ternakan dan juga dilarang memakan haiwan al-jalalah, sama ada menunggang dan memakan dagingnya. Hadis ini menunjukkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan haiwan berstatus al-jalalah. Al-jalalah ini bermaksud haiwan yang diberi atau memakan makanan kotor secara berkala. Jadi untuk menjadikan haiwan al-jalalah ini halal dimakan, telah berlaku proses pengkarantinan dalam tempoh yang tertentu. Berasaskan hadis ini, pengkarantinan ini mewujudkan istilah dari aspek aplikasi dan telah wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, bagi kaedah fiqh yang secara umumnya selari dengan teori istihalah ialah al-asal fil asya' al-ibahah hatta yadilul dalil ala tahrim. Yang bermaksud setiap sesuatu itu adalah harus sehingga terdapat dalil yang menunjukkan ianya haram. Kerana dalam Al-Quran tiada dalil yang jelas menunjukkan istihalah adalah haram. Manakala hadis juga tidak ada penjelasan yang jelas berkaitan istihalah. Jadi istihalah jadi setiap sesuatu itu adalah harus sehingga terdapat dalil yang menunjukkan ianya haram. Sahaja.
Terdapat juga fatwa semasa yang berkaitan dengan penghasilan produk makanan ialah ternakan haiwan yang boleh dikiaskan dengan haiwan al-jalalah, iaitu seperti penternakan ikan patin dan ikan keli yang dibesarkan dan diberi makanan kotoran serta najis. Lembu yang diberi minum win sejak daripada kecil dan terdapat juga tumbuhan yang disiram dan diberikan baja daripada khinzir malah dibiarkan dalam air kumbahan najis. Dalam industri penternakan, terdapat pelbagai jenis haiwan yang dipelihara dan diberi makan makanan yang bervariasi. Antaranya, penternakan ayam, kambing, lembu, ikan dan seumpamanya. Ternakan ini biasanya diusahakan dalam skala yang besar dan untuk tujuan komersial. Di antara jenis permakanan yang diberikan kepada haiwan ternakan adalah pellet, organ dalaman haiwan, bijirin dan seumpamanya. Tetapi terdapat segelintir pengusaha yang memberi makan bahan yang najis dan kotor untuk proses pembesaran ternakan. Semua isu semasa ini dihiaskan dengan haiwan al-jalalah. Hal ini kerana ilah yang menjadikan pengharaman haiwan al-jalalah adalah tabiat pemakanan yang kotor secara berkala yang telah berubah daripada memakan makanan asasnya kepada makanan yang najis dan kotor. Di Malaysia, perbincangan mengenai status kesucian haiwan al-jalalah telah dibincangkan dan diberikan fatwa oleh mufti di peringkat kebangsaan atau negeri. Dalam hal ini, sebilangan negeri ada yang mewartakan sebagai garis panduan pelaksanaan undang-undang syariah dan ada negeri yang tidak mewartakan. Walaupun negeri tersebut tidak mewartakan, keputusan tersebut kekal sebagai panduan umum kepada masyarakat. Fatwa pertama berasaskan keputusan hasil perbincangan muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-73 yang bersidang pada 4 hingga 6 April 2006 telah membincangkan status kesucian ikan yang diberi makan makanan yang tidak halal. Muzakarah telah memutuskan bahawa ikan yang dipelihara di dalam kolam ternakan dan seumpamanya adalah haram dimakan sekiranya ikan tersebut sengaja diberi makan najis seperti daging, bangkai atau sebagainya. Kemudian, peternak dilarang memberi ikan ternakan dengan makanan utama daripada najis sebagai langkah pencegahan di samping menjaga sensitiviti umat Islam. Perbincangan isu ini ditumpukan kepada persoalan hukum kesucian ikan yang dipelihara di dalam kolam tasik lombong tersebut. Keputusan ini bersandarkan pada kitab Hasyiah Al-Jamal Al-Syahri Al-Minhaj Jilid 2, 274 Hijrah pada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dan ia tidak diwartakan. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju memfatwakan bahawa ikan yang dipelihara di dalam kolam, tasik, lombong dan seumpamanya serta diberi makanan yang berasal daripada daging babi dan anggota-anggotanya yang lain adalah haram dimakan dan para penternak ikan dilarang memberi ikan ternakan dengan makanan yang berasal daripada daging babi dan anggota-anggotanya. Hal ini termasuklah ternakan lembu yang diberi minum bersumbu kahwin yang berstatus haram dengan tujuan memastikan daging yang dihasilkan berkualiti dan empuk. Minuman ini diberi secara berkala sejak haiwan tersebut masih kecil sehingga dewasa dan kebanyakan lembu tersebut diternak di Jepun. Selain isu yang berkaitan dengan haiwan, pengkaji mendapati terdapat juga isu yang seumpama dalam
seumpamanya dalam industri pertanian. Jadi, isu aplikasi istihalah adalah penghasilan produk makanan ialah harus sehingga mendapatkan dalil yang menunjukkan ianya haram. Okey, sampai situ saja perbincangan kita berkaitan isu aplikasi istihalah dalam penghasilan produk makanan. Terima kasih untuk perkongsian ilmu. Terima kasih Terima semua. kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Okey, ni video ni untuk peminat yang makan ikan patin. Tengok ni kandang, ni kolam. Nampak? Ini semua ikan patin ni. Semua ikan patin. Nampak tak pipe tu? Itu saluran dia. Saluran najis babi ni. Minta sangatlah, janganlah makan ikan patin ya. Dekat sangat. Ini kandang, ini kolam. Fikir-fikir je lah.